Selamat pagi murid-murid, bersama Cikgu Rita hari ini. Baiklah, kita sambung pelajaran kemarin tentang penggunaan kata ganda penuh. Kita masih lagi meneruskan pelajaran untuk tajuk kata ganda penuh. Kita lihat kemarin cikgu ada sedikit penerangan tentang kata ganda penuh. Cikgu ulang sekali lagi supaya murid-murid lebih faham tentang kata ganda penuh. Apakah itu kata ganda penuh? Kata ganda penuh adalah perkataan yang serupa diulang dua kali. Contohnya, orang. Contoh pertama, orang. Kita ulang perkataan orang ini sebanyak dua kali. Orang. Maka ia menjadi kata ganda penuh. Orang-orang. Yang kedua, contoh kedua, hadiah. Kita jadikan ia kata ganda penuh. Kita ulang semula perkataan hadiah. Hadiah. Maka ia menjadi kata ganda penuh. Maksudnya ialah perkataan tersebut diulang sebanyak dua kali. Faham murid-murid? Baiklah, sekarang tanpa membuang masa, mari kita lihat buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2. Mari kita lihat di muka surat 6. Muka surat 6. Okey, apakah yang perlu murid-murid lakukan? Okey, kita lihat, baca dulu arahan. Bina ayat dengan kata ganda penuh berdasarkan situasi yang diberikan. Baik, kita lihat apakah situasi dalam gambar. Ya, pesta wow kebangsaan. Pesta wow kebangsaan telah diadakan. Dan ini adalah situasi semasa pesta wow kebangsaan. Murid-murid dikehendaki membina ayat berdasarkan gambar ini menggunakan kata ganda penuh yang disediakan, yaitu kawan-kawan, wow-wow, meja-meja, pengunjung-pengunjung, cenderamata-cenderamata, dan juga kemah-kemah. Baik, bagaimana murid-murid membina ayat? Okey, untuk membina ayat, murid-murid kena perhatikan gambar. Apakah yang sedang berlaku di dalam gambar? Apakah kisah di sebalik gambar? Jadi, murid-murid dikehendaki membina ayat menggunakan kata ganda penuh yang disediakan. Cikgu bagi contoh ya. Okey, yang pertama, kita diberikan tajuk Pesta Wow Kebangsaan. Bermaksud, peristiwa ini adalah peristiwa yang berlaku semasa Pesta Wow Kebangsaan. Jadi, murid-murid juga boleh menggunakan Pesta Wow Kebangsaan di dalam ayat murid-murid. Okey, kita mula dengan ayat yang pertama. Kita pilih dahulu ya. Mari kita pilih perkataan yang paling atas, iaitu kemah-kemah. Okey, yang pertama. Apakah ayat yang sesuai? Kita kaitkan dengan tajuk kita, iaitu Pesta Wow Kebangsaan. Okey, ayat yang pertama. Contoh yang cikgu bagi ya. Murid-murid boleh menulis ayat seperti ini. Kemah-kemah telah didirikan sempena Pesta Wow Kebangsaan. Dapat murid-murid? Cikgu ulang sekali lagi. Kemah-kemah telah didirikan sempena Pesta Wow Kebangsaan. Itu ayat yang pertama. Mari kita lihat ayat yang kedua. Kita lihat pula kata ganda penuh yang seterusnya, iaitu kawan-kawan. Baik. Di sini kita lihat gambar. Ada seorang budak perempuan melambaikan tangan kepada dua orang budak perempuan di sini. Oh, seorang lelaki, seorang perempuan. Agaknya apa hubungan mereka? Ya, mereka berkawan. Kita beri nama untuk murid ataupun budak perempuan ini. Kita sebut namanya Alia. Okey, boleh?
Mari kita bina ayat untuk perkataan kawan-kawan. Untuk kata ganda penuh kawan-kawan. Baik, ini Alia. Ini kawan-kawan Alia. Apa yang mereka buat? Okey, ayat yang kedua, kita boleh bina ayat seperti ini. Alia melambaikan tangan kepada kawan-kawannya. Alia melambaikan tangan kepada kawan-kawannya. Okey, itu contoh ayat yang boleh dibina berdasarkan situasi dalam gambar ini. Sekarang mari kita lihat pula kata ganda penuh yang seterusnya, iaitu wow, wow. Kita lihat gambar dahulu. Di manakah wow itu diletakkan? Ya, di atas meja. Lihat, ada wow diletakkan di atas meja. Baik, sekarang kita bina ayat berdasarkan gambar ini. Gunakan kata ganda penuh yang disediakan. Wow, wow itu diletakkan di atas meja. Cikgu ulang sekali lagi. Wow, wow itu diletakkan di atas meja. Baik. Sekarang kita lihat pula kata ganda penuh yang seterusnya, iaitu meja. Meja, meja. Ia ada kesinambungan dengan ayat kita yang tadi. Okey, kita guna perkataan meja. Meja, meja. Okey, cuba bina ayat sendiri, murid-murid. Dapat? Cikgu bagi masa. 1, 2, 3. Okey, dapat bina ayat untuk kata ganda penuh meja-meja? Bagus. Kalau boleh, bina ayat sendiri, itu adalah satu perkembangan yang baik. Okey, cikgu bagi contoh untuk ayat meja-meja. Meja-meja pameran disusun dengan kemas. Ini adalah contoh ayat daripada cikgu, tapi murid-murid juga boleh membina ayat sendiri. Tidak semestinya mengikut ayat yang cikgu sebutkan tadi. Meja-meja pameran disusun dengan kemas. Baik, sekarang kita lihat pula ayat seterusnya. Ayat yang kelima, iaitu pengunjung-pengunjung. Lihat, ada orang bersalaman dalam gambar. Agaknya siapa orang yang bersalaman ini? Dan ini siapa? Mereka semua adalah pengunjung-pengunjung. Baik. Contoh ayat yang cikgu boleh berikan ialah pengunjung-pengunjung datang menyaksikan pesta wow. Pengunjung-pengunjung datang menyaksikan pesta wow. Okey, sekarang mari kita lihat kata ganda penuh yang terakhir, iaitu cenderamata, cenderamata. Apakah maksud cenderamata? Lihat dalam gambar. Cenderamata ialah hadiah kenang-kenangan ya. Contohnya kalau kita pergi melancong atau melawat tempat-tempat tertentu, di sana ada dijual hadiah kenang-kenangan untuk dibawa balik. Itu ia dipanggil cenderamata. Boleh faham murid-murid? Okey. Coba bina ayat untuk cenderamata-cenderamata. Dapat? Boleh? Okey. Cikgu bagi contoh ayat untuk cenderamata-cenderamata. Baik, contoh ayat daripada cikgu. Cenderamata-cenderamata juga ada dijual di pesta wow
tersebut. Cenderamata juga ada dijual di pesta wow tersebut. Baik, sebelum murid-murid teruskan dengan membina ayat, cikgu ingin memberi peringatan dahulu ya. Perkataan pertama, huruf pertama untuk perkataan paling hadapan, contohnya, jika murid-murid membina ayat yang pertama, murid-murid ingin menggunakan perkataan kemah-kemah. Kemah, huruf pertama mestilah menggunakan huruf besar. Kemah. Ingat, huruf besar tidak boleh diletak di tengah-tengah perkataan. Huruf besar di permulaan ayat. Lihat ini di depan sekali, huruf pertama mesti guna huruf besar. Bagaimana pula dengan pesta wow kebangsaan? Perlu guna huruf apa? Jika murid-murid menggunakan pesta wow kebangsaan di dalam ayat, juga perlu guna huruf besar di permulaan setiap perkataan. Contohnya, pesta, P huruf besar, wow, W huruf besar, kebangsaan, K huruf besar. Mengapakah kita menggunakan huruf besar di permulaan? Kerana ini adalah kata nama khas untuk satu perayaan. Faham atau tidak? Baiklah, sekarang cikgu minta murid-murid untuk membina ayat. Tuliskan tarikh di sini. Tarikh untuk hari ini 18 hari bulan Jun 2021. Tulis tarikh. Jangan lupa tulis hari. Hari ini hari Kamis. Cikgu dapati tugasan-tugasan yang cikgu beri, yang dihantar, ada murid tidak menulis tarikh. Jadi cikgu ingatkan semula, sebelum murid-murid menghantar tugasan, pastikan di bahagian atas dituliskan tarikh, garislah menggunakan pembaris. Ada murid menggaris tidak guna pembaris, menyebabkan garisan kurang kemas. Faham murid-murid? Baiklah, selamat belajar. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan.